Sirah kembali kepada wanita sahabiah pada zaman Nabi SAW, yang mana peranan mereka, kita tengok daripada huraian Ustaz Fawaz, mereka sangat berperanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka sebagai hamba Allah, mereka ini hamba Allah yang memang tip-top ibadah dia, high class ibadah dia, dengan puasa, dengan zikir, dengan solat, Mereka juga hebat buat kerja-kerja rumah. Bahkan ada ketika mereka ada pembantu rumah. Dan dalam masyarakat, mereka terlibat dalam banyak sektor, bukan satu sektor sahaja. Ini wanita-wanita yang ada pada zaman Nabi SAW. Saya ingat tadi antara soalan-soalan yang ditanyakan tentang bagaimana nak harmonikan suami dan isteri bila wanita terlibat dalam kemasyarakatan. Baik. Asma binti Abu Bakar Siddiq, salah seorang wanita yang berkerjaya pada zamannya. Kerjaya Asma, dia kutip kurma dari kebun, dia pun pergi angkut kurma tu jual dekat pasar dalam perjalanan yang agak jauh, 2/3 farsakh. Satu farsakh ini bersamaan 5 km. Satu ketika, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW dan para sahabat, mereka tengok Asma di jalan jauh. Nabi pun derungkan unta Nabi pun duduk. Nabi panggil Asma, mari bonceng unta Nabi. Asma naik tak? Asma malu. Dan Asma takut nanti suaminya cemburu. Maka Asma pun tak nak naik unta tu. Bila Asma tak nak naik, balik tu Asma cerita kepada suaminya. Dia raikan kecemburuan suaminya Az-Zubair. Dia cerita Nabi ajak tadi naik unta. Unta dia ada jarak, tak sama dengan bonceng motor. Macam taksi kan ada jarak kan. Dia pakcik taksi ni, cushion kita kan ada jarak, unta pun ada jarak. Kan dia balik berkata Az-Zubair. Az-Zubair kata, sebenarnya aku lagi berat tengok kamu ni duduk jalan dengan panas, jalan sorang-sorang begitu. Maka kamu naik tu sebenarnya lebih ringan bagiku daripada kamu jalan macam tu. Ini harmoni suami isteri yang bincang. Isteri tadi bila dia keluar kepada masyarakat, dia berkerjaya, apa-apa yang menjadi sensitiviti suami dia jaga. Dan suami yang memahami, dia pun ambil kira maslahah isteri dia. Berlakulah satu hubungan yang harmoni suami isteri. Bila bincang, dia dapat saling nak memudahkan, saling ambil berat begitu. Maka ini Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ada dalam Sahih Bukhari, dalam bab bolehnya wanita membonceng kaum lelaki dalam rombongan kaum lelaki. Begitu bab dia. Begitu juga kisah Asma lagi. Bila satu ketika seorang lelaki miskin, dia nak berniaga di pekarangan rumah Asma. Asma bimbang suaminya cemburu. Maka Asma pun tak bagi lelaki ni berniaga kat sekitar rumah dia. Tapi Asma ni bijak. Dia politik dia bijak. Politik dia. Sebab dia pun antara wanita yang terlibat dengan politik. Nanti saya akan cerita kalau sempat. Asma kata, kamu kalau nak niaga, kamu minta lagi sekali depan suami saya. Dia takut suami dia tak bagi sebab cemburu kan. Dia pun aturkan strategi supaya lelaki ni buat-buat minta depan suami dia. Maka Asma pun pergilah kepada suami dia. Lelaki ni ikut sekali. Lalu lelaki ni pun minta. Dia kata, saya lelaki miskin, boleh tak saya berjual di pekarangan rumah Asma ini? Maka Asma pun kata, tak ada rumah lain ke dekat Madinah ni? Kenapa nak jual kat rumah saya juga? Dia tunjuk jual mahal ni. Special suami dia tak boleh ada lelaki lain dekat ni. Maka Zubair pun dia dengar macam tu. Dia kata, kenapa kamu halang? Sian kat dia miskin, bagilah dia jual kat situ. Ini pun kisah-kisah yang sahih ada riwayat dia. Maka subhanallah, luar biasa Asma. Dia nak harmonikan sampai begitu sekali. Dia buat strategi. Seterusnya ada benda yang saya mulakan. Saya ingat tadi ada soalan tentang wanita yang tidak rela dimadukan, dianggap berdosa besar, tak taat suami, derhaka,
Adakah sebegitu Islam melayan wanita? Soalan cantik. Baik, ada dalam sirah hadirin hadirat ya. Fatimah Az-Zahra, puteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, direkodkan dalam Sahih Al-Bukhari, Fatimah Sayyidatul Nisa'i Ahlil Jannah ya. Fatimah ini adalah pemimpin wanita syurga. Dan ada disebut dalam hadis sahih juga riwayat Bukhari dan Muslim, Fatimah itu bid'atun minni, sebahagian daripadaku. Siapa yang buat dia marah berarti buat aku marah. Siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku. Fatimah dengan suaminya, hubungan mereka sangat harmoni, sangat baik, saling menerima antara satu sama lain. Tapi badai rumah tangga, satu ketika Sayyidina Ali ni, dia nak nikah dengan anak Abu Jahal, nak nikah lagi. Maka sampailah berita tu kepada Fatimah Az-Zahra. Selalu kita dengar Fatimah ni marah sebab madu yang nak dicadangkan oleh suaminya itu tak ngam dengan dia, anak Abu Jahal. Selalu kita dengar gitu kan? Betul dah. Tapi itu satu tafsiran saja. Rupanya banyak lagi tafsiran lain yang boleh kita kutip daripada kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahih Al-Bukhari, penjelasan terhadap hadis tersebut. Para ulama kata antara sebab Fatimah marah, satu, antara tafsiran dia berdasarkan hadis tu, sebab anak Abu Jahal lah. Kedua, sebab mura'atul haqqi Fatimah, meraihkan hak Fatimah. Perempuan ada hak untuk dia tak mahu hidup bermadu. Dia boleh pilih untuk bercerai. Yang orang kita tak tahu. Meraihkan kecemburuan Fatimah, yang takut agamanya terfitnah kerana cemburu. Disebutkan dalam hadis ini. Bahkan diletakkan dalam bab apa? Bab pembelaan seorang ayah terhadap hak anak gadisnya, anak perempuannya. Subhanallah. Kan luar biasa kan pembelaan situ. Rasa difahami. Boleh nak pilih untuk hidup bermadu pun boleh. Tapi nak pilih hidup tak mahu hidup bermadu pun boleh. Ada hak dia. Bahkan ada tafsiran lain mengatakan Fatimah ini dia tak nak bermadu sebab apa? Sebab memang ada syarat Nabi letak semua anak Nabi tak boleh dimadukan. Zainab, suaminya Abul As, tak bermadu, ya, tak berpoligami. Siapa lagi? Ruqayyah, Umm Kulthum, dua-dua tu isteri kepada Uthman. Mereka pun tak hidup berpoligami. Fatimah pun sama. Jadi Islam cantik. Sebab tu saya hadirkan buku ni. Buku ni tak kutuk pun orang poligami. Kita raikan, kita tak tahu masalah dia kan. Masalah dia kita tak tahu, kita raikan. Cuma buku ni nak menjelaskan tentang para ulama yang muktabar, yang termasuk imam-imam mazhab, tak ada pun letakkan poligami itu sesuatu yang digalakkan dalam Islam. Di hukum yang sunnah, tak ada. Di hukum mubah, boleh kalau ada keperluan. Bahkan Syekh Al-Qardawi sendiri mengatakan bernikah satu itu lebih afdal, lebih utama secara umum. Secara individu lain kes pula ya. Jadi buku ni hadir untuk ceritakan tentang hikmah bernikah satu dan keutamaannya dalam Islam, serta hikmah poligami pun tak dinafikan. Dalam kes-kes tertentu, pintu-pintu kecemasan, keperluan, memang ada hikmah dia. Saya juga ada bawakan dalam buku ni sirah tentang Fatimah ini dan kehidupan monogami dan poligami Rasulullah SAW. Dua-dua dimuatkan. Dua-dua ada hikmah. Ya? Baik. Seterusnya ada tak lagi soalan dia yang tak terjawab tadi? Siapa yang nak bicarakan terus? Tak payah tulis, angkat tangan terus. Kita nak latih wanita jadi berani. Ada ke? Soalannya belum terjawab. Ada? Sebelum saya masuk pada slide. Silakan. Bercinta.
Dia buat apa? Naik motor sekali. Okey, setengah orang tu dia bukan perlukan hujah. Dia perlukan pendekatan. Dia perlukan pendekatan yang lebih kreatif, lebih jinak di hati dia. Kadang-kadang dia bukan tak tahu benda tu. Dia tahu. Tapi kadang-kadang orang yang memang mabuk bercinta ni, peranan otak dia pun dia akan rembeskan hormon-hormon yang menyebabkan dia rasa oksitosin tinggi, ya, rembesan hormon tu tinggi, rasa tenang pun tinggi, rasa nak buat lagi, termotivasi lagi buat benda-benda tak baik yang dia buat. Maka pendekatan kita, macam mana kita nak tunjuk sayang kat dia, caring dia, ambil berat pasal dia, walaupun banyak kelemahan dia tu, tetap kita fokus highlight kelebihan dia, potensi dia nanti untuk jadi isteri soleha, didik anak yang baik. Kita puji-puji kebaikan dia, bagi hadiah, ambil berat. Ketika itu hatinya insya-Allah lebih jinak untuk dengar apa-apa teguran. Kadang-kadang kan kita nampak satu titik hitam yang dia buat tu, kita dengan kawan-kawan terlalu fokus yang tu. Kadang-kadang secara tak sedar kita duk ngumpat kat belakang pasal tu je. Dia pun rasa makin lama makin jauh dengan kita. Okey, mungkin tak buat macam tu, tapi kebanyakannya kadang-kadang macam tu. Dia dah tahu benda tu tak elok, salah, ya. Dia bukan tak tahu, tapi dia perlukan pendekatan yang lebih jinak dan dekat di hati. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Silakan. Ni baru tak tidur ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ramai mengangguk, ramai sama pengalamannya. Masya-Allah. Kata Nabi, ya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang kepada kamu lelaki yang kamu redha agama dan akhlaknya, maka nikahilah. Kalau tak, akan berlaku fasadun arid, fitnah keburukan yang akan melata di atas muka bumi. Itu pesan Nabi. Secara teorinya begitu. Secara pelaksanaannya, kita kena tengok. Kadang-kadang lelaki cerdik, dia tahu kita minat yang beragama, yang soleh. Bila dia nak kat kita, dia pun solehkan dia punya pakaian dia. Asyik pakai jubah je sekarang, ya. Sahih Bukhari kat tangan kanan, Sahih Muslim kat tangan kiri, kelek bawa pergi pinang kita. Contoh, ya. Dia Islamiskan luaran dia. Tapi adalah faktor yang menyebabkan kita rasa bukan dia yang paling kita redha agama dan akhlak dia. Mungkin ada pilihan lain, mungkin ada prioriti lain. Maka sebenarnya hal ini berlaku dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, dalam kitab Fiqh Sunnah ada sebut, Nabi sendiri pernah ditolak pinangannya. Siapakah lelaki yang lebih baik daripada Nabi? Tak ada. Tapi wanita itu dia ada prioriti dia. Dia mungkin lebih nak fokus kepada didik anak-anak kecil. Dia takut terabai nanti hak suami. Ya? Bahkan Hafsah, ayah dia pinangkan Osman untuk dia. Ya? Tapi Osman reject. Maksudnya Hafsah pun pernah ditolak. Ini kalau perempuan yang start dululah. Dia pinangan Hafsah ditolak. Abu Bakar pun diam aja, tak cakap apa. Maksudnya part of life. Bila kita meminang, pinangan kita ditolak. Bila kita dipinang, kita ada hak nak kata no, itu hak. Boleh, ya. Tapi kalau kita ada pilihan lelaki berakhlak dan beragama, seorang lelaki mak rempit, hisap dadah, ya, tapi romantik bukan main. Kita pilih yang ni daripada yang tu. Yang ni bahaya. Sebab nampak sangat kita tak nak pilih cara hidup kesalehan. Kita pilih sesuatu yang tak tahu nak bawa ke mana. Ya, maka kita kena jelas di situ. Lagi soalan lain silakan.
Mhm. 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 Hmm. Hmm. Mhm. Mhm. Masya Allah. Subhanallah, soalan sangat cantik. Antara isu yang musuh Islam sangat senang nak menyebabkan kita rasa ragu dengan Islam ialah dia attack isu-isu wanita. Hadis tadi tentang barangan kaca. Sebenarnya latar belakang hadis tu begini. Satu hari, seorang lelaki bernama Anjashah, dia bawa isteri Nabi. Dia macam pemandu kenderaan lah. Dalam rombongan Nabi ada, isteri Nabi ada. Kan zaman Nabi kan mana ada van yang semua orang boleh muat duduk sekali kan. Kalau perjalanan tu akan ada melibatkan beberapa ekor unta, kuda dan sebagainya. Pasal adalah pemandu. Kata unta tu lari entah ke mana kan. Adalah yang tukang heret tu. Anjashah ni, dia heret isteri Nabi ni, heret unta dia tu, dalam keadaan dia menyanyi. Dia dihiburkan, dia menyanyi. Maksud kasar. Nabi kata janganlah kasar. Yang ini ibarat kaca yang perlu dijaga dengan rapi. Lebih kurang begitu Nabi kata. Maksudnya apa? Maksudnya jangan berkasar, jaga elok-elok. Macam kita post barangan kaca kan. Maksudnya sangat special. Jaga elok-elok ni. Kalau buat sambil lewa, main campak-campak, nanti pecah. Bukan penghinaan. Tapi musuh Islam yang baca, dia akan baca dengan negatif. Dia akan rasa ini penghinaan. Padahal ini satu penjagaan, satu keistimewaan. Subhanallah. Maka sangat penting kita nak baca latar belakang tu, kita nak jelaskan supaya mereka boleh berfikiran positif. Bagus soalan ni. Soalan lain silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Jodoh tu mencari, dan ada juga orang kata jodoh tu kita perlu. Saya nakkan kejelasan ini. Dua-dua boleh dik. Macam Nabi SAW sebelum bernikah dengan Khadijah, Nabi dia tak ada pun pergi berusaha cari Khadijah ketika itu. Tapi sebab akhlak dia wow ketika itu, walaupun tak diutuskan jadi Nabi lagi, tapi akhlak dia luar biasa. Bila orang yang akhlak luar biasa ini, jodoh biasanya datang kejar dia. Ya? Wow. Begitu. Jadi sebab itulah bab jodoh ni, apa-apa hal pun kita kena start dengan pembinaan diri. Ready akhlak, ready skill. Ya, dicari ke mencari ke. Bila kita start dengan persiapan diri, kalau kita yang mencari, pinangan kita lebih berpotensi untuk diterima. Kalau kita dicari, yang mencari itu biasanya orang-orang yang lengkapkan diri juga. Kalau tak, dia tak berani nak sembarangan pergi pinang orang yang ada kesediaan, ada kelengkapan. Dia tak ada masalah. Boleh nak cari, boleh nak tunggu. Yang pasti siapkan diri, tak boleh berhenti. Ya? Okey, soalan lain silakan. Jika wanita berhak dalam Islam, tiada beza perempuan dengan lelaki. Apakah lagi tinggal lagi erti firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik. Ini surah An-Nisa ayat 34. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Yang ni pegang betul-betul ya. Pegang betul-betul. Perempuan dan lelaki dalam Islam ada persamaan, ada perbezaan. Kalau kita baca buku-buku barat, sesetengahnya nak tekankan wanita dan lelaki ini terlalu berbeza. Ada juga nak tekankan wanita dan lelaki ini terlalu sama. Hakikatnya yang ditetapkan dalam Islam asas dia, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita saudara kandung bagi lelaki, saling melengkapi. Persamaan laki dan wanita antaranya. Sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah, sama-sama akan balik jumpa Allah, sama-sama ada taklifan, sama-sama berpotensi buat jahat, buat baik, sama-sama ada berpotensi buat pahala, buat dosa.
Sama-sama akan dihukum di sisi Allah. Sama. Cuma ada sikit perbezaan di kalangan hukum itu sesuai dengan fitrah. Laki dan perempuan juga ada perbezaan. Perbezaan fizikal, kan? Perbezaan yang tak banyak pun sebenarnya. Mereka tetap dalam lingkungan manusia yang ada perasaan, ada hati. Tapi perbezaan tu tetap ada. Ya, kekuatan fizikal, emosi, cara berfikir. Secara umum ada beza. Dan secara individu pula ada bezanya lagi. Laki orang nilai, perempuan nilai kan? Maka itu yang nak kita pegang. Tentang firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki pemimpin bagi wanita. Bima faddalallah, dengan apa yang Allah lebihkan. Ya, Allah lebihkan maksudnya lelaki ni ada keistimewaan dia, perempuan ada keistimewaan kot lain. Dan ayat ni juga menceritakan bagaimana bima anfaqu, dengan apa yang mereka itu nafkahkan. Para ulama bincangkan ayat ini, sebenarnya kepimpinan yang dimaksudkan di sini adalah kepimpinan dalam kekeluargaan. Dalam keluarga Allah dah pilih siap-siap. Lelaki ketua keluarga, perempuan pelengkap pembantu. Tapi di luar kepimpinan kekeluargaan ini, macam dekat syarikat-syarikat, siapa yang boleh jadi ketua pengarah? Lelaki ke perempuan? Yes, yang layak. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Yang layak. Berdasarkan merit, berdasarkan kemampuan. Gubernur bank negara, saya kata, ada perempuan ni jenis cekap, bab-bab pengurusan bank gitu, bab-bab keuangan. Maka dia lah lagi layak pegang jawatan tu, ya, berbanding lelaki. Menteri, ya, adun, ahli parlimen, bahkan menteri besar sekalipun, perempuan boleh duduki. Ada perbincangan para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain, silakan. Okey. Bila pasangan ini dia putuskan nak bernikah, dia tanya pandangan mak abah. Mak abah ni biasalah, ada macam-macam lah pandangan mereka. Kalau yang jenis bermata RM tu, dia nak duit banyak dulu, ada banyak-banyak kunci dulu, ya, baru boleh nikah. Dia pun ada reason dia, ya. Dan bila kita lalui fasa bincang dengan mak abah, dan ada halangan-halangannya. Sebenarnya halangan-halangan inilah yang akan mematangkan hubungan kita dengan mak abah. Akan mematangkan kita nanti masuk ke alam pernikahan. Kita pernah lalui fasa musyawarah. Ya, fasa ada cabaran-cabaran yang perlu kita handle, konflik-konflik ketidaksetujuan yang perlu kita handle. Ini akan bina kematangan. Ini latihan yang sangat bagus. Ya, maka pandang positif benda ni. Pandang tak apalah, mak abah fikir macam mana pun, kalau kita betul nak juga, kita kena sediakan kertas kerja, paperwork. Dalam tu nyatakan apa kesediaan kita. Kalau nak nikah juga sekarang, rumah sewa nanti kat mana, dari segi nafkah suami nak bagi kat kita macam mana, ya, perbelanjaan, persediaan untuk terima ahli baru, ya, baby kecil macam mana. Sebab mak abah selalunya dia bimbang 3 perkara. BMW. B, beranak. Kalau beranak ni risau macam mana nak handle, kan? M untuk masa. W untuk wang, pandai. Saya dapat yakinkan mak abah dengan perusahaan BMW ni, insya-Allah mak abah akan lunak lembut hati teruskan fasa berbincang ni. Sangat barakah. Soalan lain silakan. Silakan.
tulang rusuk. Baik. Wanita seperti tulang rusuk yang bengkok. Okey. Ini termasuk beberapa hadis-hadis yang sentiasa digunakan oleh orang-orang yang tak faham Islam untuk kelirukan kita tentang Islam. Hadis tu memang sahih. Tapi Syekh Al-Qaradawi, Syekh Ghazali misalnya dia kata masyarakat kita suka gunakan hadis ini di tempat yang tak sahih. Hadis tu sahih dah, tapi tempat tak sahih. Hadis ini bukan tujuan menghinakan wanita, tapi tujuannya untuk lelaki dan wanita saling memahami. Wanita diciptakan daripada tulang yang bengkok, aywaja, saya tak ingat dah hadis tu. Iwaj, ya, iwaj tu maksudnya bengkok, ya. Dan kata Nabi SAW, kalau kamu cuba nak luruskannya, dia akan patah. Kalau kamu biarkan dia terus bengkok. Kondisi yang paling ideal untuk tulang rusuk sebenarnya memang kena bengkok, kan? Dengan bengkok dia dapat melindungi organ-organ kat dalam badan kita. Itu kondisi paling ideal untuk tulang rusuk. Jadi itu adalah kondisi yang paling ideal untuk wanita. Dia ada ciri-ciri kewanitaan dia. Jadi janganlah lelaki ni tiba-tiba bila dia nikah dengan wanita, dia nak wanita tu sama je macam dia. Nak cuba luruskan wanita tu tegak, ya, macam dia, ibarat gitu. Ya, nanti kamu akan patahkan, tak akan jadi. Ya, tapi kalau kamu biarkan, dia akan terus bengkok. Maksudnya ada jugalah yang kita perlu tegur, melengkapi, kan saling membantu antara suami isteri. Maksudnya hadis tu cantik sungguh kalau faham betul. Bahkan ulama bincang, wanita diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok tu, itu majaz ke ataupun hakikat? Kerana ikut kondisi hadis tu tadi majaz, bukan hakikat. Tapi ada juga jumhur ulama pegang memang hakikatnya wanita diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Tak apa, kita terima perbezaan pendapat ini. Yang penting hadis tadi kena baca latar belakang dia. Sebenarnya supaya lelaki jangan marah kat perempuan bila perempuan tu berbeza dengan dia. Fahami, perempuan ada ciri-ciri dia, penciptaan dia. Bahkan dalam ayat Al-Quran dan hadis yang lain sangat-sangat membela bila Allah dan juga Nabi dia pesan dekat orang lelaki, janganlah kamu membenci wanita yang muslimah, yang mukminah. Jangan benci. Boleh jadi kamu tak suka pada satu akhlaknya, tapi kamu akan redha, akan suka pada akhlaknya yang lain. Subhanallah, indah kan Islam. Masya Allah. Soalan lain silakan. Silakan. Sila. Ibu. Okey. Okey, macam mana nak manage? Macam tadi kita dengar kisah Asma. Dia berkerjaya dalam masyarakat, dalam masa yang sama dia nak harmonikan hubungan suami isteri itu. Dia jaga sensitiviti suami dia, dia hormat, ditunjukkan kadang-kadang tu kan dia bersiasah, berpolitik, ditunjukkan macam dia tak nak bagi orang lelaki lain dekat. Menyebabkan suami dia rasa memahami dia, rasa kesian dekat dia, ya. Gitu juga kita dengan mak kita. Mak kita dengan pemikiran-pemikiran dia, macam mana kita nak buat sesuatu macam tarik rambut dalam tepung. Kita tarik kan, dapat tarik, tapi tepung tu tak terabur. Jadi kita tetap dengan impian kita, cita-cita kita, tapi mak, kalau kita rasa hati pun, kita pujuk balik, ubat balik, bagi hadiah, bagi ungkapan yang best-best dekat dia. Menyebabkan hubungan tu
akan jadi tetap harmoni. Dalam dunia ni takkan ada satu hubungan yang tak ada konflik dia. Mesti ada. Dengan mak ke, dengan suami ke, dengan isteri ke, dengan siapa saja. Tapi cara kita, sikap kita handle benda tu akan menyebabkan hubungan tu akan terus kekal berpanjangan ataupun akan terus down. Ya? InsyaAllah ini pun satu kreativiti. Peluang yang Allah bagi supaya kita lebih cerdik berfikir dan berstrategi. Mudah-mudahan. Kita kembali kepada slide. Boleh ya? Saya pun merujuk buku yang Ustaz Fawaz rujuk, Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah. Doakan moga-moga saya diberi kelapangan untuk cepat siapkan CV ni, sebab semua dalil saya ambil daripada buku tu. Ya? Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah. Sebab keistimewaan buku ni, next, semua dalil-dalil yang digunakan adalah lautan hadis-hadis sahih, ya, ayat-ayat Al-Quran yang kita nampak macam mana manual itu diterjemahkan dalam bentuk praktikal. Dia bawa lautan sirah-sirah kehidupan sahabiah pada zaman Nabi SAW. Dia bawa. Ini kita rasa Masya Allah sangat-sangat indah. Okey, ini bingkai yang saya nak sentuh hari ini, ya, tentang keistimewaan merujuk Zaman Risalah ini. Kedua, pesan Al-Qaradawi. Ketiga, pesan Syekh Al-Ghazali, pengantar mereka ini yang dimuatkan dalam buku Kebebasan Wanita pada Zaman Risalah. Sangat indah, sangat cantik kalau kalian boleh baca. Seterusnya, istimewanya wanita dalam kekeluargaan, mahar wanita. Ini pun ada soalan tadi saya perasan ni, ya. Hak wanita dalam perkahwinan dan bagaimana wanita nak seimbang antara keluarga dan masyarakat. Baik, masa kita tak panjang, saya terpaksa laju-laju. Kalau kalian ada nak tambah, ada nak bangkang, ada nak ajukan persoalan, angkat tangan tanya saja, boleh? Masa kita tak banyak. Penganjur kata kena berhenti pukul berapa tadi? 4 Ada kurang pukul 4 atau 4 suku gitu je. Baik, keistimewaan merujuk pada Zaman Risalah. Next, ia sebahagian daripada usaha tajdid yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Akan ada setiap 100 tahun ini orang yang mentajdidkan agama, ya, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Apa maksud tajdid? Membaharu, buat agama baru. Pembaharuan bagaimana? Cuba explain sikit kat saya. Nanti saya bagi hadiah buku. Cik Abang, saya nikah satu. Free. Cepat. Cuba explain sikit. Tajdid tu apa? Berani bangun, angkat tangan. Okey, silakan. Kalau sebenarnya tajdid ni saya nampak dalam buku sejarah. Dia cakap pasal pertemuan antara orang yang ulama yang tradisional yang jumud dengan yang ulama yang muda. Tajdid ni adalah usaha ulama muda ni untuk revise kembali agama Islam yang dibawa oleh ulama yang tua, di mana mungkin ada bahagian yang sedikit jumud, mungkin ada yang tersalah. Jadi itulah perkembangan saya. Masya Allah, percubaan yang sangat baik. Ada lagi percubaan lain? Silakan. Tajdid ni maksudnya menyesuaikan dengan zaman. Menyesuaikan dengan zaman? Menyesuaikan apa yang adalah Al-Quran, hadis, ijma' ulama semua tu disesuaikan. Zaman ni yang disesuaikan dengan apa yang ada dalam Quran, hadis. Okey, percubaan yang sangat baik. Ada lagi jawapan yang saya nak shock lagi? Silakan. Apa yang saya faham dari tajdid ni maksud untuk mengembalikan masyarakat daripada fahaman dan pemikiran yang salah, yang menyesatkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Bagus. Semua bagus. Saling melengkapi. Tajdid ni 1, 2, 3. Nak undi siapa? 1, 2, 3.
Tak apa, 3-3 dapat percuma buku Cik Abang Suri Nikah 1. Boleh minta nanti ya dekat gerai. Baik. Tajdid ialah kita kembali kepada petunjuk Nabi SAW dengan mengikut waqi' zaman ini. Setiap ulama, mereka itu konsisten setiap zaman kan. Contoh imam-imam mazhab yang 4. Mereka adalah ulama kontemporari pada zaman mereka. Mereka itu ulama salaf. Maksudnya dekat, merujuk kepada zaman Nabi SAW. Konsisten kebenaran tu. Maka tajdid bukan gaduh pun. Ya bukan. Tapi kita pegang asas dia, tapak dia, petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau kita buat bangunan tu, tasaknya tetap sama. Tapi kita cat baru, tukar tingkap dia, pasak dia tetap kat situ. Ya? Sama juga tajdid, terutama dalam isu-isu fiqh. Pasaknya, petunjuknya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada isu-isu yang contemporary, yang terkini zaman kita. Wujudnya taksi, wujudnya kapal terbang, yang orang musafir ramai-ramai. Tadi ada soalan tentang musafir tanpa mahram. Ya, saya setuju dengan pendapat Ustaz. Asalnya memang tak boleh. Tapi Syekh Al-Qardawi ada muatkan dalam bukunya satu hadis yang sahih status dia. Dia kata akan tiba satu zaman, wanita yang pergi ke satu tempat yang jauh, dia tidak ditemani suaminya. Dia hanya takut kepada Allah. Dan hadis ini berbentuk memuji wanita ini. Syekh Al-Qardawi kata, inilah antara zamannya. Ada sistem kapal terbang kan, musafir ramai-ramai, bas, ekspres. Siapa musafir daripada Terengganu datang KL ni ditemani ayah dia ke abang dia? Ada. Susah kan kalau kena teman kan. Tapi kondisi tu selamat. Bas kan ramai-ramai. Maka Masya Allah luas Islam ni. Ya, subhanallah. Jadi kita nak kembali kepada petunjuk Al-Quran Sunnah. Kita nak ada ukuran kita itu, dia tak jumud ke timuran, dia tak bebas ke baratan, tapi dia wasatiyah. La syarqiyah, la gharbiyah, Islamiyah. Apa-apa yang Islamik dari timur, apa-apa yang Islamik dari barat, semua kita raikan. Semua kita pegang juga. Sebab benda tu Islamik. Nilai Islam tu kita pegang. Sebab kalau kita nak pegang nilai ketimuran, seolah-olah kita pegang budaya. Ya? Dia ceritakan dalam pengantar kitab Tahrirul Mar'ah itu, bagaimana bila budaya yang dipegang, ya Allah, kesian. Ada wanita yang tak dibenarkan bersekolah. Ada wanita yang tak dibenarkan pergi ke masjid. Ada wanita yang hidup dia ini seakan jadi hamba kepada suami dia saja. Jumud. Tapi kalau nak pegang barat pula, kiblat kita, bebas sangat pula. Serba-serbi mereka ini nak buka seakan tak ada pegangan. Ya. Ya Allah, jadi kita nak ada satu pegangan yang Masya Allah wasatiyah. Ada pasak, ada benda juga yang boleh melantur di zaman. Ya, subhanallah, ni cantik. Merujuk kepada zaman risalah. Dan keistimewaannya, kita akan pegang satu perkara yang mudah dan manusiawi. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi sebut, agama ni mudah. Siapa yang mempersulitkan agama, next, ya, dia pasti akan dikalahkan. Kalau kita pegang pendapat yang berat-berat sangat dalam agama ni, nanti kita akan rasa nak tinggallah pendapat ni. Payah nak buat. Sebi tak boleh. Contohnya kita pegang wajah itu aurat. Boleh nak pakai perdah, tak ada masalah, silakan. Tapi jangan pegang wajah tu aurat. Nak pegang juga pun tak apa, silakan. Tapi takut nanti memang payah. Ya? Payah nak melangkah. Aisyah berkata, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi membuat sesuatu lalu baginda membuat keringanan dalam perkara tersebut. Ada sebahagian orang tak suka, Nabi marah sampai terlihat kemarahan di raut wajah. Ya? Nabi suka mudahkan umat. Okay, next. Manhaj moderat ini, ya, dia gabungkan antara fiqh dan hadis. Banyak contoh-contoh dia. Saya tak dapat nak hurai sebab masa tak mengizinkan. Dia gabungkan antara mengikuti nas dan juga melihat kepada maqasid syar'iyah, tujuan syarak. Syarak ini ada tujuannya untuk apa? Untuk jaga apa dalam kehidupan kita? Ya, dijelaskan.
Dan yang ketiga, dia membezakan antara prinsip Islam dengan perubahan zaman. Ada benda kita pegang prinsip, ada benda yang boleh berubah. Kalau kita tak kenal benda ni, contoh kita pegang prinsip saya mesti pakai tudung labuh yang straight cari kat sini. Kita pegang itu prinsip. Ya. Sedangkan prinsipnya menutup aurat. Cara bagaimana nak tutup aurat? Nak ada awning ke, tak ada awning ke, kain chiffon ke, kain apa ke, itu pelbagai. Itu boleh berubah ikut zaman. Bahkan pakaian ni bab muamalat kan boleh berubah. Kalau nak pakai juga apa yang kita suka, terpulang juga sebab kita suka benda tu. Ya boleh, tak ada masalah. Baik. Seterusnya saya ringkaskan. Next. Ni tak payah hurailah ya, sebab banyak tadi ustaz dah tolong huraikan. Next. Wanita dan seni pun banyak ustaz dah hurai, saya tak perlu ulang lagi. Next. Baik, pesan Al-Qaradawi. Al-Qaradawi bawakan dalam buku Kebebasan Wanita pada zaman risalah itu, bahagian pengantar. Dia kata wanita ini sering berada dalam persepsi-persepsi manusia yang pelbagai. Persepsi satu ni, mereka anggap wanita ni macam syaitan. Sebab tak kena jerat syaitan, apa-apa salah-salahkan perempuan. Bangsa manusia duduk kat atas muka bumi ni, salah orang perempuan duk pujuk Adam dulu dekat syurga. Syekh Qaradawi pertahankan. Dan Quran tak cerita pun Hawa yang pujuk Adam, tapi syaitan yang gelincirkan. Dalam perjanjian lama yang telah diselewengkan, itu memang ada. Ya, maka watak penggoda kat situ adalah syaitan. Adam dan Hawa sama-sama manusia yang ada potensi buat dosa, buat pahala. Baik, hadis tentang kurang akal, kurang agama. Hadis ni, kalau kita tak rujuk kepada kitab syarh hadis, kita akan salah faham. Hadis ni nampak macam menghina, sebenarnya tidak. Semua hadis itu untuk memotivasikan, ya, untuk membina, bukan menghancurkan. Yang kedua, ada golongan yang berbaik sangka dengan wanita, anggap wanita manusia. Ini yang pertengahan. Dan yang ketiga, ada juga dia sanjung wanita sebab tujuan apa? Nak eksploitasikan wanita. Nak suruh wanita ini berpakaian tapi telanjang, jadi ratahan mata-mata yang bertelanjang. Ya, diharamkan terus sistem poligami, nak sekat terus. Ya, sistem poligami dia macam pintu kecemasan, dia tak boleh tutup terus, sekat terus. Ada orang perlukannya. Ada orang dia jadi ubat terhadap sistem ni, ya, pelaksanaan ni. Maka kita raikan, kita baik sangka. Dan ada orang nak rombak terus sistem haraid. Ini terlalu jumud ke timuran, itu terlalu bebas ke baratan. Kita Islamiah, ya. Okay, next. Keistimewaan wanita dalam kekeluargaan. Next. Okay. Wanita menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hidup berpasangan dengan lelaki, akan timbul ketenangan, akan ada mawaddah dan juga rahmah. Allah cerita banyak kebesaran dia. Antara yang disebut adalah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Bukti kebesaran Allah. Cantik kan? Next. Wanita adalah seindah hiasan dunia. Disebutkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu nikmat. Nikmat ni best sungguh lah, ya. Dan sebaik-baik nikmat dia, yang lebih best daripada emas ke intan permata, daripada lautan ikan-ikan, burung-burung, semua tu, ya, yang paling best adalah wanita yang salihah. Next. Wanita adalah pelengkap sebahagian agama lelaki. Tengok, siapa yang dah nikah, faqad istakmala nisfaddin. Maksudnya apa? Dia dah settlekan sebahagian urusan agamanya. Agama kan ajar hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Bila dah nikah, kita ada hubungan dengan manusia, medan untuk memberi, untuk membuat pahala itu akan lebih terbuka luas. Sebab itu Islam sangat menganjurkan pernikahan. Berusahalah kita untuk bernikah. Doa sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh. InsyaAllah. Okay, next. Wanita pembantu urusan negeri abadi bagi suami. Tengok Nabi sebut riwayat Ahmad. Hendaklah seseorang daripada kamu miliki hati yang bersyukur, lisan yang suka berzikir, dan isteri yang beriman yang membantunya atas urusan akhirat. Next.
Wanita adalah sebahagian dari unsur kebahagiaan. Nabi sebut arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara daripada unsur kebahagiaan. Al-mar'atu salihah. Mula-mula Nabi sebut wanita yang salihah. Lepas tu maskanul wasi', tempat yang luas, tetangga jarus salih, tetangga yang baik, dan juga markabul hani', kenderaan yang selesa. Masya Allah, Islam ni syumul. Dia merangkumi duniawi dan juga akhirat. Ini kan unsur-unsur duniawi kan. Unsur-unsur duniawi ni pun kita kena grab sebaik-baiknya dalam kehidupan untuk lebih bahagia. Okay, next. Mahar wanita. Next. Baik. Allah sangat membela mahar wanita yang sepadan. Dalam surah An-Nisa ayat ketiga ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kamu takut tak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim, maka nikahilah 2, 3 atau 4. Next. Apa tafsir di sebalik ayat ni? Tafsir sebenar di sebalik ayat ni, ya, diriwayatkan oleh Urwah ibn Zubair, anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ayat ni cerita kat kita, Allah bela takut-takut wali-wali perempuan ini yang bela anak-anak yatim kan, yang ayah dia tak ada dah, mungkin mak dia pun tak ada. Wali ni bela. Dia bela tujuan apa? Tujuan dia nak rampas harta budak ni dengan cara dia nikahi budak ini, dan dia bagi mahar pun mahar yang tak sepadan. Mahar yang murah sungguh dekat budak perempuan ni. Maka ayat tadi rupanya satu pembelaan kepada anak yatim. Daripada kamu nikah dengan anak yatim ni, dengan niat tadi nak kuasai dia, nak bagi mahar yang tak sepadan, ya baik kamu nikah ramai lagi perempuan lain, 2, 3, 4. Dan daripada kamu nikah 2, 3, 4 itu, baik nikah seorang. Itu lebih dekat kepada tak berbuat aniaya. Ini dihuraikan oleh Profesor Mahmud Zuhdi. Ada susunan fiqh keutamaan dalam ayat itu, dan saya masukkan kat sini. Betapa dalam Islam itu nikah satu, purity, afdal. Lepas tu poligami. Lepas tu nikahi anak yatim. Ya? Risiko dia lagi tinggi kalau nikahi anak yatim. Yang kecil-kecil yang ada risiko kalau kita nikah dengan dia, kalau lelaki nikah dengan dia, dia boleh buat sesuka hati kat budak tu. Budak, tak tahu apa kan. Tapi Allah bela. Okay, next. Jangan main rupanya. Ya, pasal mahar ini disebutkan dalam Sahih Ibn Kathir, kitab tafsir. Ya. Dia kata ayat tadi, tafsirannya itu duduk di bawah bab pembelaan, ya, ataupun dilarang meletakkan mahar yang tidak sepadan kepada anak yatim. Dia duduk di bawah bab tu. Itu anak yatim. Ni pun wanita-wanita awam ni, kita semua pun dibela kedudukan mahar itu. Memang Nabi ada sebut sebaik-baik mahar wanita adalah yang paling, yes, mudah, bukan murah. Kalau murah, 10 sen je lah kita semua letak kan, dia mesin ke. Tapi tak gitu, kita kena rujuk mahar-mahar wanita yang ada pada zaman Nabi SAW. Dalam kitab Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata, mahar tak kisahlah sebentuk cincin besi ke sekreter emas sekalipun, semua itu adalah mahar yang baik, selagi mana suami mampu, isteri rela. Okey, ini antara contoh mahar. Next. Ada yang dapat mahar 500 dirham. Diriwayatkan oleh Abu Salamah, aku bertanya kepada Aisyah, isteri Nabi, berapa besar mahar Rasulullah SAW yang Rasulullah bagi, ya? Dia menjawab, mas kahwin baginda kepada isteri-isteri baginda adalah sebesar 12 uqyah dan 1 nash. Tahukah kamu apakah itu 1 nash? Aku menjawab, tak tahu. Dia jawab, setengah uqyah. Ini ada perkiraan-perkiraannya. Tapi yang pasti, lebih kurang dia 500 dirham. Okay, next. Ada yang dapat mahar 4,000 dirham. Ada ratus ni 1,000 dirham. Iaitu ketika mana Nabi nikah dengan Ummu Habibah,
nikah jarak jauh. Habibah ketika itu berada di negara Habsyah. Raja Najasyi, dia dengar Nabi nak nikah dengan Habibah sebab membela Habibah yang suaminya, kita tahu kan, suaminya itu meninggalkan Islam, ya. Maka Nabi pun nak membela Habibah. Nabi nikahi jarak jauh. Yang bagi mahar mewakili Nabi adalah Raja Najasyi. Dia kaya, dia mampu. Maka dia bagi mahar 4,000 dirham. Satu jumlah yang sangat banyak. Seterusnya, ada yang mahar dia dengan masuknya suami dia ke dalam Islam. Ini mahar Ghumaisah, Sulaim dengan Abu Talhah. Ada yang maharnya emas sebesar biji kurma. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia kaya. Bila dia nikah dengan seorang perempuan, sebab kemampuan dia, maka maharnya pun tinggi. Emas sebesar biji kurma. Ya, mahal tu. Kita punya subang yang ada emas sikit-sikit pun dah cukup mahal, kan? Dia besar, ya, sebesar biji kurma ni, emas padu. Okay, next. Mahar dengan sebentuk cincin besi ataupun izar. Izar ni pakaian. Ataupun mengajari si wanita beberapa ayat Al-Quran. Dikisahkan seorang wanita, dia tawarkan diri pada Nabi. Nabi tengok atas bawah, Nabi tak berkenan. Nabi tak naklah nikah dengan dia. Tapi ada sahabat yang berkenan. Sahabat ni pun minta Nabi nikahkan wanita tu dengan dia. Lalu Nabi tanya, kamu ada tak apa-apa? Cincin besi ada tak? Dia kata tak ada. Lalu apa yang kamu ada? Dia pun tunjuk. Dia ada izar dia, pakaian. Izar ni dia ada apa ni, pasangan dia, iaitu ridak. Kata silap saya, ridak, ya. Maksudnya kalau izar tu baju, ridak tu seluar, ibarat itulah. Tapi dia tak ada pasangan, dia ada satu tu je. Dia ada salah satu sahaja lelaki ni. Jadi kalau dia bagi juga, dia nak pakai apa? Maka tak ni bagi izar dia, seakan-akan tak ada apa-apa sangat ni. Lalu Nabi kata, boleh ajari si wanita itu beberapa ayat Al-Quran. Cukup boleh jadi mahar. Yang keenam, mahar baju besi Hutaimiyah. Baju besi pun boleh jadi mahar. Yang ketujuh, mahar berupa kebun. Yang saya cerita tadi, isteri Sabit bin Qais, dia tak berkenan dekat suami dia. Lalu suami dia tu, ya, dapat balik mahar dia yang berupa kebun. Baik. Seterusnya, ada yang mahar dia 100,000 dirham pun ada. Yang berupa harta rampasan yang dia dapat, bahagian yang dia dapat masa perang dekat Khaybar. Dan itu dia jadikan mahar untuk isteri dia. Best tak? Kan? Macam-macam nilai mahar. Jadi Islam sangat membela rupanya. Islam tak adalah nak buat perempuan ni mesti yang elok tu mahal sikit sangat. Sehingga kan mahar tu kita tak tahu, tak boleh nak lepas beli apa-apa pun tak cukup, sekadar RM25 kan. Sayangnya. Jadi kalau mahar yang berpadangan tu, tak apalah kalau kita nak ikut negeri. Tapi hantaran tadi, hantaran kita berhak ambil. Hantaran tu dia masuk bawah bab hadiah ataupun bab mahar? Ada khilaf. Kalau bab hadiah, kalau nanti jadi apa-apa dengan suami, kita kena pulangkan balik. Ya, kalau hadiah, kita tak payah pulang balik. Tapi hantaran tu, kalau jadi apa-apa nanti, bila kita nak minta khuluk, misal kata, kita kena pulang balik juga benda tu. Sebab dia termasuk, mahar kan ada dua. Mahar misil, mahar musamma. Mahar misil ni, mahar yang sama dengan nilai saudara mara kita, makcik-pakcik. Pakcik pula, ya. Kakak kita ke, ataupun mahar yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Mahar musamma ni mahar yang telah ditetapkan, dipersetujui bersama. Ada kita sebut sebagai hantaran. Maka rupanya hantaran tu pun termasuk mahar. Ada khilafnya lah kat situ. Tapi kita kena jelas benda tu. Okey. Seterusnya, next, dalam perkahwinan antara hak wanita, wanita berhak pilih suami dan berhak minta cerai sekiranya dia benar-benar tak menyukai suaminya, meskipun mereka tak disisiakan oleh suami. Setengah orang dia sempit kan, kalau lagi tak kena pukul, tak kena terajang, tak boleh minta cerai. Tak mesti. Kalau kita memang tak suka sungguh, ada akhlak dia yang kita tak redha kan, tak boleh nak duduk dengan dia, tak boleh tengok muka dia, maka kita ada hak
Antaranya hak khuluk. Yang kedua, ada pelbagai tanggungjawab yang memerlukan kerjasama antara suami isteri untuk melaksanakan tanggungjawab itu. Ini rahsia penting dalam pernikahan. Suami, tugas dia menafkahi dan juga memimpin keluarga. Isteri, tugas dia menguruskan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tugas asasi. Nak jadi satu keluarga yang hebat, yang harmoni, yang sinergi, isteri cuba untuk melengkapi suami dalam tugas memimpin dan menafkahi. Tak wajib kata isteri, tapi bila isteri boleh saling, keyword dia saling, ada peranan untuk menafkahi dan juga memimpin, maka keluarga itu akan jadi kuat. Dan suami bila dia ada peranan, ada sinergi untuk terlibat juga dalam tugas isteri menguruskan rumah tangga dan mendidik anak-anak, keluarganya akan jadi kuat. Dan ini yang ditunjukkan dalam keluarga Nabi SAW. Nabi bila balik rumah dia buat apa? Kata Aisyah, dia cari kasut sendiri, dia buat kerja-kerja rumah. Bukan tugas asasi Nabi. Ya? Tapi Nabi tolong buat semua tu. Sepatutnya yang menguruskan semua tu adalah isteri. Tapi kewajipan asasi sebenarnya memang suami yang kena pastikan kepimpinannya ada tugas masing-masing. Ya, tapi suami dia terlibat sekali dengan benda-benda yang adatnya isteri buat. Itu juga Nabi ini seorang lelaki yang sangat ambil berat kepada anak-anak. Termasuklah anak sahabat, anak tiri, anak jiran, anak masyarakat. Dia terlibat sekali. Dia main dengan budak, dia memberi bimbingan pengajaran. Ya, tengok. Bila lelaki, suami, dia ambil part dalam tugas isteri, keluarga tu jadi kuat. Sama juga wanita-wanita pada zaman Nabi, macam Asma tadi kan, dia tak wajib pun nak kena pergi pikul kurma macam tu. Tapi sebab dia ada part, ada sumbangan dalam memberi keuangan dalam family, dia menampung, bukan menanggung, menampung, maka keluarga dia jadi harmoni, jadi kuat. Isteri Nabi yang diberi julukan si panjang tangan siapa? Zainab binti Jahsy. Dia ada kelebihan. Bila ada kekuatan ekonomi, dialah isteri Nabi yang paling banyak bersedekah. Ya, bahkan dalam kepimpinan rumah tangga, isteri boleh terlibat sekali dengan cara bincang dengan suami bagaimana nak letakkan visi dan misi dalam kepimpinan rumah tangga. Maka keluarga tu jadi kuat. Keyword dia apa tadi? Saling. Tahu itu tugas suami, tapi bagaimana kita nak saling, ya? Tahu itu tugas isteri, bagaimana kita nak saling. Kita kena fikirkan. Baik, yang ketiga, tingkatan kelebihan lelaki atas sebab kepimpinan dia, atas sebab bagi nafkah dia. Kalau suami tak bagi nafkah, isteri pun tak wajib taat pada suami. Kalau suami tak bagi nafkah, isteri boleh mengadu kat mahkamah. Mahkamah boleh buat potongan gaji suami. Itu sudut undang-undang. Saya kongsikan dalam buku ni. Ya, pasal nafkah, kadar yang patut. Kalau suami tak nak bagi juga, boleh tak isteri nak ambil sikit duit suami? Boleh, dengan kadar yang ma'ruf. Berlaku sejak zaman Nabi lagi. Hindun, dia ambil duit suami dia, Abu Sufyan, ya, dengan kadar yang ma'ruf. Maksudnya kadar yang tak adalah sampai suami kita payah, sangat susah, dan sampai boleh bawa gaduh suami isteri. Kadar sekadar keperluan kita. Yang keempat, syariat telah menetapkan beberapa syarat dan peraturan mengenai perceraian dan poligami. Yang tu kena baca panjang lebar kat sini. Masa tinggal sikit lagi, saya buka lagi pada persoalan. Silakan. Sementara kalian fikirkan soalan, ini antara wanita-wanita yang dikagumi sepanjang sejarah Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah. Periwayat Sahih Bukhari, ya, bukunya diriwayatkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Bila wanita diberi peluang, tengok mereka boleh jadi orang hebat, tokoh yang dirujuk, ya. Dan wanita pada zaman Nabi SAW, mereka sangat-sangat berlomba-lomba nak pergi masjid. Kita dengar hadis tentang sebaik-baik tempat wanita solat kat rumah kan.
Tapi sambungan hadis tu, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kamu halang wanita kamu dari pergi ke masjid. Maksudnya di sebalik hadis tu diceritakan kepada kita, wanita tak diberatkan sangat pergi masjid. Sebab kalau wanita diberatkan pergi ke masjid macam lelaki, maka nanti siapa nak hidupkan tempat-tempat terpencil macam dekat rumah tu untuk solat? Siapa nak uruskan? Banyak kan urusan kat rumah. Anak kecil nangis lah, anak kecil demam itu ini kan, banyak urusan kat rumah. Maka tak diberatkan sangat. Tapi Nabi ingatkan kepada kaum lelaki, kalau wanita nak pergi masjid jangan halang. Umar seorang lelaki yang cemburu. Atikah binti Zaid, isteri dia, tetap suka pergi ke masjid. Umar sebenarnya tak berkenan sangat, tapi dia senyap. Dia takut pada hadis Nabi ni. Wanita sejak zaman Nabi, subuh dengan isyak terutamanya, mereka lomba-lomba pergi masjid. Sebab Masya Allah, Subhanallah, banyak sangat kebaikan, kelebihan pergi masjid tu. Ketenangannya, majlis ilmunya, ya, interaksi ukhuwah dengan komuniti, banyak sangat kebaikan. Maka selagi kita tak ada kerja kat rumah, tak ada aulawiyat lain, ya, pergilah. Maghrib tu, biar keluarga kita makan awal, pukul 7 dah makan, supaya kita ajak anak-anak biasakan pergi masjid. Memang sangat indah suasana kat masjid, dan dia boleh menambahkan ilmu kita. Majlis ilmu setiap hari kat masjid. Cuba lepas ni wanita-wanita yang ada kat sini pergi tengok jadual masjid kat tempat yang terdekat masing-masing. Kalau student UKM, tengok jadual masjid UKM. Ya Allah, luar biasa. Ada majlis ilmu, tafsirnya, hadis, akhlak, khusus bahasa Inggeris pun ada, senam ropik pun ada untuk muslimat saja. Ya Allah, memang best sangat. Jadi kita sejak alam kampus kena dekat dengan masjid. Bila nanti keluar pada masyarakat, bagaimana nak berperanan dalam masyarakat, nak ada kehidupan yang terjaga majlis ilmu dia, kena dekat dengan program masjid. Kena dekat. Kita jumpa orang soleh, makcik-makcik yang solehah kat situ. Ya Allah, kehidupan kita jadi sangat-sangat tenang dan indah. Kalau rasa serabut, stres banyak, pergi masjid, duduk, baca Quran. Anak-anak bagi dia orang lari kat belakang. Masjid kan ada ruang solat, ada tempat luas untuk budak lari juga kan. Jadi boleh boleh jadi tempat lepaskan stres kat situ. Masya Allah. Okay, next. Wanita hajatkan fikrah yang memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Satu keadaan yang support dia untuk lebih berilmu. Sebab dengan ilmu kita lagi menghargai Islam ini. Dengan ilmu kita tak mudah diperbodohkan. Dengan ilmu kita nampak ada banyak pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan ini, yang sejalan dengan jalan Tuhan. Maka dengan itu kita akan jadi wanita yang lebih menghargai dan rasa terbela dengan Islamnya. Trend umat-umat Islam yang terdahulu berabad-abad, mereka suka bersikap keras, kaku dan berburuk sangka pada wanita. Puncanya apa? Pertama, mereka tak tahu dalil kemudahan. Yang kedua, mereka tak memahami nas dan tergesa-gesa mengistimbatkan hukum daripadanya. Sebab itulah kita kena sentiasa rujuk isu daripada para ulama yang berautoriti, yang muktabar, yang faham waqi' terkini, yang boleh banding-bandingkan dalil, dan akan nampak kemudahan itu terbentang. Ya? Okey, pesan Syekh Al-Ghazali. Syekh Al-Ghazali kata, fikrah yang memberi kebebasan kepada wanita, sebagaimana bebasnya wanita pada zaman Nabi, bebas yang tersuluh, terpandu dengan wahyu dan juga sunnah, sepatutnya muncul beberapa abad silam dah. Sebab dia kata telah muncul terlalu banyak hadis-hadis palsu yang telah pun menghantar wanita ke alam kebodohan. Serba sempit, serba tak terdedah. Ya, dia punya skop tu dalam komuniti rumah tangga saja, domestik kekeluargaan saja. Maka kita jadi sempit lah. Kalau boleh kita nak jadi wanita yang rumah tangga pun terbaik, anak-anak kita didik, dan dalam masa yang sama kita tahu, ya, tentang peranan kita dalam kemasyarakatan. Ada soalan? Silakan.
Seperti Ustazah bentangkan sebentar tadi, wanita yang berkahwin telah lengkap separuh agama. Bagaimana halnya dengan wanita yang tak berkahwin dan belum bertemu jodoh selepas pelbagai usaha dilakukan? Masya Allah. Hadirin hadirat, dalam surah At-Tahrim ayat 10, 11, 12, Allah ceritakan pelbagai kondisi wanita dalam tu kan. Ada wanita yang dapat sejahat-jahat suami pada zamannya, tapi dia pilih hubungan dengan Allah teguh. Dia pilih untuk terus ikut Nabi. Dia tetap masuk syurga, bahkan jadi VIP dekat syurga. Siapa? Asia. Ada wanita yang dapat sesoleh-soleh suami pada zamannya, tapi dia pilih untuk khianat. Akhirnya mereka tergolong dalam golongan yang dimasukkan dalam nar jahannam. Siapa? Imra'atu Nuh wa Lut. Ya? Ada wanita yang tak ada jodoh pun. Ini kena dengan soalan ni. Tak ada jodoh kan? Tapi dia tetap pilih kesolehan. Pilih wa kanat minal qanitin. Dalam Quran sebut, dia ini termasuk dalam kalangan orang yang sangat-sangat taat kepada Allah. Sangat yakin, sangat kuat pergantungan dengan Allah. Sampaikan Nabi Zakaria masuk ke bilik dia, ni pak saudara dia, masuk bilik tengok-tengok ada rezeki turun dari langit. Maka Nabi Zakaria tanya, dari mana benda ni? Dia kata, min indillah, dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada seseorang tanpa disangka. Ini kekuatan akidah pergantungan Maryam. Sebab tu dia termasuk wanita yang tetap VIP first class, syurga Firdaus, pemimpin para bidadari dekat syurga, walaupun tak ada jodoh. Sebab hubungan dia dengan Allah kuat, dan hubungan dia menyebarkan kebenaran itu dengan masyarakat. Dia teguh, jadi inspirasi. Nabi Zakaria pun bila dengar begitu daripada Maryam ni, dia terinspirasi sebab dia dah lama dah ada anak. Sampai sekarang dalam surah Maryam cerita, sekarang tu Nabi Zakaria tu dah lemah-lemah dah tulang dia, dah beruban dah rambut dia, tapi tetap tak dapat anak. Ya, dia pun tak jemu mohon kepada Allah, dia minta. Bila dia dengar daripada Maryam tu yang kuat pergantungan, dia makin kuatkan lagi dia punya doa, penyerahan dia, munajat dia kepada Allah. Akhirnya dia berikan berita gembira dapat anak. Yang belum ada jodoh, hubungan kita dengan Allah, ibadah tetap kena istiqamah, tip-top, sentiasa diperbaiki, ditingkatkan, dijaga. Hubungan kita sesama manusia, kalau tak ada lagi peluang untuk pernikahan, jadikan usaha itu peluang untuk kita dapat pahala di sisi Allah. Sebab Allah sangat menilai usaha rayuan kita, munajat kita, kan? Dan di samping kita tak ada jodoh lagi, kita boleh terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan, NGO, kebajikan, macam-macam yang kita boleh sertai, supaya hubungan kita sesama manusia itu mungkin bukan dalam bentuk kekeluargaan, tapi dalam bentuk kemasyarakatan. Kan? Subhanallah. Okay, next. Saya suka lelaki A, tapi hati saya telah terpaut pada lelaki B. Silap baca. Seorang ustaz nak satukan saya dengan lelaki A, tapi hati saya terpaut pada lelaki B. Yang mana lelaki B tak tahu pun isi hati saya. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Kalau dah sampai masa, kena usahakan supaya lelaki B tahu hasrat hati kita. Jangan kita tunggu dia tahu sendiri. Dia takkan tahu, ya? Kecuali Allah nak izinkan dia tahu juga. Kena proaktif lah. Kita jangan jadi pasif, kan? Kita bacakan tadi sirah bagaimana wanita pun boleh start dulu. Ustaz itu dia boleh cadangkan je, dia tak boleh paksa kita. Mak apa pun tak boleh paksa, apatah lagi ustaz kita ke, murabi kita ke. Tak boleh paksa. Ustaz dia kesian tengok kita tak ada siapa-siapa lagi, dia cadangkan lah, kan? Jadi betul dah ustaz buat tu. Kita pula ni ada idaman hati, kita tu teringat kat dia, ya.
Sampai masa cakaplah kat ustaz tu, "Ustaz, saya sebenarnya suka dekat orang ni. Boleh tak ustaz tolong bagi tahu dia saya suka dekat dia, saya nak kahwin dengan dia ustaz." Oh, terus terang, kena. Okey. Seterusnya. Dulu saya pernah cinta terhadap seorang lelaki. Kemudian kami pun rapat sejak tu. Tapi lama kelamaan saya nak berubah, nak lupakan dia. Tapi sampai sekarang masih duk teringat dekat dia. Sebab dia ada tanya khabar-khabar saya kadang-kadang. Jadi pada pendapat ustazah, macam mana kita nak bertindak untuk tak mudah tersentuh dengan dia semula dan nak selama-lamanya nak lupakan dia? Dan juga nak menghindar daripada dia supaya tak stalk dia lagi. Kenapa adik tak suka dia? Adik je boleh jawab soalan tu kan? Kadang-kadang ya, kita jangan tolak dia sebab fizikal dia, ataupun sebab dulu muka dia licin, sekarang muka dia tumbuh jerawat. Sebab tu saya tak nak dia dah sekarang ya. Kan benda tu kan sesuatu sebab yang rapuh kan. Tapi kalau sebab dia asyik ngorat saya, dia tak adalah Islamik sangat, tak adalah buat saya ingat Allah pun. Sebab tu saya nak kuarantin dengan dia. Ayat kuarantin tu lebih sejuk di telinga dia berbanding saya memang nak reject awak. Saya tak nak awak lagi dah. Sebab itu akan lebih membantu dia untuk berubah. Ya, kita tak suka dia sebab apa, pastikan dia jelas sebab apa. Kod-kod sebab itu dia boleh baiki, dia boleh ubah. Dan akhirnya kita bersatu semula dalam kondisi peribadi yang baru, yang sama-sama nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi indah bila kita pilih kembali pada Allah. Kalau betul dia jodoh kita, dia pun ada motivasi untuk sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan. Jika ibu bapa berikan hantaran yang mahal pada bakal suami, 11,000 hingga 15,000, dan tak mampu oleh bakal suami, bolehkah peranan kita jika tak mampu memujuk ibu bapa, kita bantu keuangan bakal suami untuk dapatkan hantaran banyak tu? Betul ya? Bila hantaran yang diletakkan tinggi dan tak mampu dilunaskan oleh bakal suami, maka ini hantaran yang tidak mudah. Patutnya hantaran itu dimudahkan. Maksud apa dimudahkan? Lelaki mampu, isteri rela. Tapi sebab kita tak nak gaduh-gaduh dengan mak abah, kita kena bijak berstrategi. Antara strategi ni lah yang adik dah tulis kat sini. Sebab mahar tak sama dengan rukun nikah. Rukun nikah kan siswa. Mahar ni syarat sah nikah. Perbezaannya apa? Kalau rukun nikah, dia wajib ada masa hari akad nikah tu. S untuk suami, I untuk isteri, ya. S untuk saksi, W wali, A akad. Dia kena ada. Tapi untuk mahar, hutang pun tak apa. Hutang pun tak apa. Maksudnya tak ada lagi duit nikah dengan kadar ni, tapi dengan hutang. Tapi mak kata malu lah nanti hutang. Semua orang dengar hutang, malulah mak, tak nak hutang-hutang ni. Maka boleh kita sumbangkan duit kita, ya, bagi dekat suami. Maka berlakulah. Ataupun kita buat cek tendang ke. Ini strategi, ya, cek tendang. Maka tak ada masalah. Kalian boleh fikirkan strategi yang benda tu bukan menipu, tapi benda tu helah untuk jaga maslahah, nak bersatu dengan mak abah, tak nak bagi gaduh. Ya. Okey, kita share. Itu terpulang kepada kita dengan suami. Kalau memang kita bagi duit tu kepada suami, maka jadi duit suami yang akhirnya diberikan kepada kita sebagai mahar. Jadi duit kita balik. Ya, jelas ya? Okay.
Sekiranya lelaki sudah lakukan solat istikharah dan dia sudah mendapat petunjuk, rasa tenang, perlukah wanita itu terima atau lakukan solat istikharah juga? Baik, istikharah orang lain tak boleh jadi hujah bagi kita. Istikharah kita lah dengan Allah. Kita bincang dengan Allah kan. Dia kena ada gandingannya istisyarah. Istikharah kita bincang dengan Allah, istisyarah kita bincang dengan makhluk, manusia. Salam Ustazah, macam mana dengan keadaan di mana seorang anak gadis tak mahu kahwin sebab ingin menumpukan sepenuh perhatian untuk jaga ibu dan ayahnya yang sakit? Ini berlaku kepada seorang wanita pada zaman Nabi SAW. Dia tak nak nikah. Ayah dia pun bawa kepada Nabi. Dia duk risau anaknya tak nak nikah. Nabi sangat faham psikologi. Nabi tak terus label dia, kau ni bukan umatku, tak ada. Nabi tanya dulu, kenapa tak nak nikah? Perempuan dia kata, saya tak nak nikah selagi Nabi tak terangkan apa hak suami. Ya? Nabi pun kata, hak suami sangat besar. Sampaikan, kalau suami itu bernanah, kamu jilat dengan lidah kamu, tak tertunai lagi hak dia. Bukan Nabi suruh jilat, Nabi buat analogi. Ayat sastra Nabi kan tinggi kan, maksudnya besarnya hak suami. Si gadis ni dengar macam tu, dia kata, ni dah pasal aku tak nak nikah ni. Sebab dia tak ready. Dia tak ready nak melaksanakan tanggungjawab sebesar itu. Maka Nabi pesan dekat ayah tadi, jangan paksa, dia belum sedia. Maksudnya ada benda lain yang dia nak fokus dulu. Dia bukan tak nak nikah, dia tak ready lagi jiwa dia. Kalau dia menolak sistem pernikahan semua ini zalim, itulah bukan umat Nabi. Dia bukan menolak sistem pernikahan, dia tak ready lagi nak nikah. Sama juga dengan kes ni. Ya. Okey. Istafti qalbak. Mintalah fatwa dari hatimu. Mintalah fatwa dari hatimu. Kita nak tahu diri kita dah ready ke belum? Kita lah tahu kan. Tanyalah hati kita, tanya persiapan kita. Ya. Tak kenal diri sendiri, kena kenal diri sendiri. Kalau dah ada, dimudahkan kan, ada calon, orang baik, maksudnya Allah dah tunjuk jalan lah tu. Dah ke arah situ, ya, mudah-mudahan. Bagaimana pula jika seorang ibu yang cemburu melihat keakraban anak gadisnya dengan si ayah? Bersalah. Allah Akbar. Masa anak gurau dengan ayah, ajak mak main sekali. Main mak, main sekali. Raikan dia. InsyaAllah mak rasa dia raikan lepas tu. Mak saja je tu nak perhatian. Ya. Okey, seterusnya. Habislah soalan. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya. Okey. Hadis ni ada yang disepakati status dia, ada yang khilaf. Ulama ni kata palsu, ulama ni kata tak boleh terima lagi. Maka status disepakati dengan khilaf tu pun kita kena tahu juga. Yang sepakati memang kita pegang dia palsu lah. Tapi yang khilaf, kita janganlah tunjuk sikap yang nak bergaduh sangat. Kita kena ada sikap ra'i sikit, ya. Antara hadis-hadis yang palsu tu berkenaan dengan berbincanglah dengan wanita dan tentanglah mereka, yang kalau kita dengar pun macam sangat menghina. Jangan ajari wanita menulis. Kan pelik hadis tu kan. Lepas tu apa lagi contoh dia? Saya rasa saya ada masukkan sikit. Antara ciri-ciri hadis palsu memang gitu. Kita dengar sekali pun rasa tak logik dah. Ya? Kita rasa macam Islam ke ataupun orang yang reka benda ni. Maka query tu akhirnya membawa kepada kajian yang rupanya statusnya palsu. Dan ada juga hadis yang statusnya mungkar. Contohnya, tapi ini ada khilaf, ya. Wanita yang baik itu, kata Fatimah, adalah wanita yang tidak memandang dan tidak dipandang. Syekh Qardawi, Syekh Ghazali marah benar dengan hadis ni.
Sebab pelik, macam mana wanita nak hidup bila tak memandang, tak dipandang? Nak hidup kat mana ni? Ya, kan pelik kan? Tapi ada khatib, dia berkhutbah. Dia kata, wanita yang baik, wanita yang tidak keluar rumah melainkan 3 kali saja. Pertama, dia keluar daripada perut ibu dia. Kedua, dia keluar daripada rumah mak abah dia ke rumah suami dia. Dan ketiga, dia keluar daripada rumah suami dia menuju ke kubur dia. Marah sungguh Syekh ni dengar kan hadis, pendapat khatib ni. Dia kata ini adalah zaman kezaliman terhadap wanita. Ya, bukan zaman yang barakah pada wanita, zaman zalim. Sebab tak logik, kesian wanita. Sedangkan wanita zaman Nabi, kita tengok Asma, dia berkerjaya kat luar tadi. Lepas tu tak cukup dengan itu, ketika anaknya jadi orang-orang besar, dia antara insan yang jadi pakar rujuk kepada anaknya untuk membuat satu keputusan yang sulit, yang sukar. Anaknya diburu oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni sangat zalim, sangat kejam. Tapi Asma pesan kepada anak dia, Ish azizan au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Jangan mengalah, jangan mundur. Itu politik dia. Peristiwa hijrah, Asma ini sangat cerdik kan. Dia terlibat antara orang yang mengaturkan supaya peristiwa hijrah itu berlangsung dalam keadaan musuh tak dapat detect. Ya, dia keluar bagi bekal makanan tu malam dan sebagainya. Ini hebat Asma. Kita tengok pelibatan wanita, bukan Asma saja, ya Allah. Banyak nama-nama yang Ustaz sebutkan tadi. Terlalu banyak sirahnya dalam buku Kebebasan Wanita pada Zaman Risalah. Saya sebut satu-satu, memang tak cukup masa. Ya, Nusaibah binti Ka'ab, seorang wanita pahlawan yang nak ikut dalam perang-perang. Siap bawa tombak dia lagi, tombak dia pendek je, nak ikut juga ni. Ya, ada yang Nabi tak bagi dah ni. Nabi kesian kan, tapi nak ikut juga. Subhanallah, ini wanita zaman Nabi SAW. Dan kalau kita tengok kat sini, next. Okey, banyak sangat peranan wanita sejak zaman Nabi. Mereka berdialog dengan kaum lelaki mengenai masalah ilmu. Ummu Fadal misalnya kata, dia berdebat dengan sekumpulan kaum lelaki berkaitan dengan puasa Arafah Nabi. Ya, ada Ummu Yaqub berdebat dengan Abdullah bin Mas'ud. Tapi mereka berdebat yang sangat ra'i, sangat baik ya. Aisyah sampaikan ulama boleh buat satu kitab tentang al-ijabah, sanggahan Aisyah terhadap para sahabat. Ya, Ibnu Umar ada pendapat dia, Aisyah ada pendapat dia. Aisyah bangkang pendapat, tapi bangkang-bangkang pun dipuji balik lepas tu. Adab dia sangat cantik lah. Ya. Tapi nak cerita, wanita dia boleh confident dengan ilmu dia, dengan pendapat dia sejak zaman Nabi lagi. Masya Allah. Okay, next. Wanita sejak zaman Nabi, mereka ini proaktif. Mereka tak pasif. Mereka pertahankan hak untuk pilih suami. Tadi kan saya kongsikan masa forum tadi. Wanita pertahankan hak untuk berpisah dengan suami. Kisah Barirah dengan Al-Mughith. Al-Mughith sampai basah janggut, duk pujuk isteri dia balik semua kat dia, tapi dia tak nak. Nabi tolong pujuk sekali untuk Al-Mughith, tapi Barirah tetap tak nak. Nabi raikan. Ummu Darda, dia menyangkal pendapat Abdul Malik bin Marwan. Tengok hebat ya. Kaum lelaki belajar ilmu pengetahuan tentang sunnah dari isteri-isteri Nabi. Kita kena ingat, isteri Nabi ni dia ada hukum-hukum khusus yang tak sama dengan wanita muslimah yang lain. Dalam surah Al-Ahzab ada terang yang berurusan guna tabir. Semua itu rupanya khusus untuk para isteri Nabi, bukan untuk kita. Hijab tu, konsep hijab tu ya. Hijab untuk kita cukup dengan menutup aurat. Kita boleh berurusan secara berdepan. Dan ada beberapa lagi hukum yang khusus untuk para isteri Nabi yang tak diumumkan kepada para muslimah yang lain. Misalnya tak boleh nikah lagi lepas suami dah meninggal. Itu khusus. Ya, next. Kadang-kadang kaum lelaki diputuskan sesuatu, dia ambil pertimbangan kaum wanita. Ada sirah dia. Dah habis masa ya pengunjung. Okay, next. Saya pergi laju-laju. Ada wanita yang terlibat dalam bidang perhotelan, Ummu Syuraik.
Zaman Nabi, Syuraik ni dia siapkan rumah dia supaya para muhajirin yang nak berpindah, berhijrah, bermusafir dapat singgah, cari makan, cari minum sekejap. Macam konsep hotel lah, dia tukar layan, bagi makan, bagi minum. Ya? Rombongan Syuraik. Asma binti Abu Bakar berstrategi agar niatnya direstui suami. Saya dah share. Rasulullah jawab persoalan wanita di perjalanan. Laki perempuan boleh cakap berdua tapi dalam rombongan ramai. Kan ramai orang. Perempuan datang dekat ustaz ke tanya soalan, boleh. Ini berlaku kepada Nabi SAW sendiri. Ada wanita datang cakap dengan Nabi. Dan dalam hadis ni ayat yang digunakan apa? Khala biha. Khala ni maksudnya berkhalwat, bersunyi-sunyian, berdua-duaan. Tapi ramai orang, tapi dia cakap dua je. Maksudnya perkataan tu pun kita kena tengok konteks dia. Macam Nabi berkhalwat di Gua Hira. Dia guna ayat khalwat juga kan. Tapi bukan khalwat ni dua-dua dengan perempuan. Bersunyi-sunyian dengan Allah. Yang ni bersunyi-sunyian dalam ramai orang sebenarnya. Tapi dia duduk dua. Tunaikan persoalan-persoalan yang nak ditanyakan. Laki perempuan memang boleh berurusan. Dan ini asal di sisi hukum syarak. Jual beli, persatuan dan sebagainya boleh. Jaga adab sopan dia. Dalil dia ini surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki beriman, perempuan beriman, mereka ini bertolong bantu dalam perkara ma'ruf dan cegah mungkar. Tengok contoh pertemuan laki pada zaman Nabi SAW. Ulama ambil kaedah daripada kisah Asma tadi, jumpa dengan Rasulullah dalam rombongan. Ulama ambil kaedah, sesuatu yang positif itu, meskipun ada fitnah ringan, tapi boleh dilakukan selagi maslahatnya lebih besar. Ya? Hadirin hadirat, contoh, wanita duduk depan ni, ada fitnah dia. Wanita masuk media, wanita bernasyid, ada tak fitnah dia? Ada. Tapi bila maslahat dia lebih besar pada zaman ini, kalau kita tak ke depan, kita akan terus tak ada suara yang nak dibangkitkan. Kalau kita tak lawan muzik-muzik hedonism yang sangat parah hari ini dengan nasyid kita, bagi minat nasyid lah, minat taranum ke, baca Quran lagu ke kan, maka benda itu akan jadi sesuatu yang positif. Kadang-kadang ia boleh jadi dianjurkan, bahkan digalakkan dalam sesuatu kondisi. Subhanallah. Okey. Ada lelaki yang menemui isteri temannya. Dia tak berdoaan lah. Tapi dia pergi ke rumah Abu Juhaifah ni, kata Nabi saudarakan Salman dengan Abu Darda. Salman pun pergi ke rumah Abu Darda. Yang buka pintu adalah Abu Darda. Dia pun bercakap. Boleh tak boleh? Ada sirah. Boleh. Okay, next. Wanita tawarkan diri. Next. Wanita pergi ke masjid. Berlaku zaman Nabi SAW. Bahkan mereka biasakan anak-anak pergi ke masjid. Mereka ajar anak mereka ni berpuasa. Ya, puasa Ashura. Okay, next. Mereka keluar pada hari raya. Anak gadis ke perempuan haid, semua ikut pergi ke masjid. Bila nak solat tu, perempuan haid pun larilah daripada tempat tu. Ya. Okay, next. Wanita berjihad. Ada yang sampai 12 kali, 6 kali, macam-macam kali. Ya. Sebab ikut suaminya pergi ke masjid. Okay, next. Saya laju-laju sebab masa dah nak habis. Wanita berkerjaya. Ada yang tolong abah dia. Seperti puteri Nabi Syuaib. Tolong abah dia gembalakan kambing. Ada yang tolong suami. Macam Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ada yang tolong masyarakat. Macam Zainab binti Jahsy. Dia samak kulit jual kat pasar. Ada yang tolong industri negara dengan dia berkerjaya. Iaitu Zainab isteri kepada Ibnu Mas'ud. Dia pandai jahit selimut yang bersulam. Dia jual dapat duit. Ada yang tolong agama macam Ummu Atiyah ni, dia ikut suami dalam peperangan. Okay, next. Bidang kerjaya wanita yang ada pada zaman Nabi pun pelbagai. Ada yang menyusu dan mengasuh, ada yang gembalakan kambing, asak tu. Ada yang bertani, ada yang buat industri, ada yang merawat pesakit, ada yang siapkan angkatan bersenjata, ada yang jadi cleaner. Jangan main-main dengan tugas cleaner. Tugas cleaner ni tugas orang-orang hebat. Nabi yang jaga Baitullah, Nabi apa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kan dia pernah jaga Baitullah dulu. Dalam Quran ada sebut tugas mereka antaranya apa?
jadi cleaner untuk Baitullah. Ya, subhanallah. Sebab tu Nabi pun muliakan wanita cleaner ni. Ada yang bertukang, ada yang perhotelan dan sebagainya. Okay, next. Habis ya? Subhanallah. Jadi hadirin-hadirat yang saya muliakan sekalian, ampun maaf dipinta, itu sedikit tentang wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak adil lah kalau kita rasa kita dah faham semua sekali dengan perkongsian yang singkat ini. Baik nanti kena teruskan kajian, teruskan bacaan, supaya kita ada dimensi fikir yang lebih luas bila sebut wanita, sebut peranan dia. Termasuklah pakaian-pakaiannya. Ini ramai orang rujuk kita tentang pakaian wanita. Pakaian wanita yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pelbagai. Ini pun kalian kena rujuk lagi. Antaranya wanita zaman Nabi, dia ambil kain, dia main belik je. Macam konsep shawl pada hari ni dia zaman Nabi. Warna, macam-macam warna ada. Itu pun kita kena kaji. Sebab kalau kita tak kaji, kita akan jadi sempit. Kita ingat pakai hitam je Islamik. Rupanya wanita zaman Nabi pun tak pakai hitam aja. Hitam pun ada, tapi warna lain pun ada. Hijau ada, merah ada, macam-macam warna ada. Semua ada hadis sahih pasalnya. Dan saya kongsikan dalam buku saya, Risalah Hati. Itu kalau bab pakaian. Kalau bab cinta-cinta ni, dalam buku Cinta High Class, Aku Ada Wali, saya ada kongsikan. Sebab soalan kat sini banyak pasal cinta pula ya. Baik. Ampun maaf daripada saya. Terima kasih kepada semua. Maaf laju-laju tadi. Dan bagi yang nak ambil hadiah Nabi, boleh ambil kat belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya.